Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi dalam channel Nazira Nasir. Oke, hari ini seperti biasa aku nak review satu drone. Oke, drone ni inilah drone tak silap aku yang kedua selepas aku pernah pakai drone yang paling kecil. Kecil tu dalam besar macam ni je. Macam tu je. Yang tu first drone aku pakai. Aku ingat senang nak handle, rupa-rupanya memang payah. Jadi aku rasa tak sampai 10 kali drone tu dah crash dan adalah pelbagai kerosakan. Jadi masa aku pergi dekat GM Klang hari tu, aku ternampak lah satu drone ni. Biasalah kita ni orang kata ada duit lebih sikit, rasa nak pakai lah drone kan. Konon-konon lah kira nak jadikan hobi lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu aku jumpa dekat satu kedai ni, aku nampak lah drone ni. Drone ni namanya Phantom 6. Okay, kalau korang boleh baca dekat sini, controller flight up down. Okay, dia ada stabilization. Tak pasti stabilization ni pada drone tu sendiri ataupun kamera dia. Okay, ada LED apa semuanya. Long lasting rechargeable battery, USB charging cable, okay, bla 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 macam tu lah. Okay, dia punya set height, foldable drone, 360 evolution. Okay, dia boleh rotate. Okay, headless mode. Lepas tu wifi FPV. Oh, patutlah FPV drone Okay, masa tu aku tak tahu lagi sebenarnya jenis drone FPV ke drone apa benda tu yang biasa punya kan. Jadi aku cubalah nak beli, nak pakai, nak tengok lah sama ada benda ni okey ke tak. Jadi aku pun try lah beli. Harga kalau ikut dekat sini 279. Oh, bapak mahal loh. Mulanya aku lepas aku beli tu, aku minta lah dia testing, aku nak tengok punya kamera tu macam mana kan. Dia cakap HD kamera. Aku pun tengok lah, masa dia testing aku kata okey, boleh lah. Dia ada bagi ni lah, kemudian propeller ke apa, macam tu lah. Okay, remote dia senang je, tak ada apa-apa screen ke apa, dia macam ni je. Lepas tu ini yang paling ini yang main utama. Dia boleh lipat. Mula-mulanya aku teruja jugalah main benda ni. Sebab apa? Bila first flight aku guna ni, dia ada kelebihan sikit lah. Bila kita tekan satu butang tu, dia akan naik, dia akan stay dekat situ. Tapi drone ni dia tak stabil tau. Dia macam pergi ke sana sikit, kemari ke macam tu lah. Maknanya kita nak dia stay dekat situ, kita kena control pula. Jadi agak susah sikit. Mulanya aku tertarik dengan dia punya kamera sebenarnya, sebab sebelum ni aku belum pernah pakai drone yang ada kamera. Jadi inilah first drone aku yang ada kamera. Aku agak teruja sikit, tapi kamera yang dia bagi ni tak ada apa-apa function untuk kita kontrol dekat remote. Jadi macam okey lah kan, dengan harga dia tu okey lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini agak besar juga besar juga. Dia propeller jenis yang biasa punya, bukan yang jenis brushless punya. Okay, lepas tu bateri dia bagi satu je. Yang ini bateri. Aku main dalam paling lama lah, aku rasa dalam 13 minit. Okay, untuk rekod kamera pula, dia direct terus dekat handphone kita lah. Bila aku tengok kualiti kamera ni, mulanya aku ingat macam okey lah, HD kan, dia cakap HD. Tapi bila aku tengok dekat skrin telefon tu, Masya Allah dia punya kualiti. Rasa nak menangis lah kan. Rasa macam rugi pula. Sebab aku survey dekat Shopee dalam 100 lebih pun boleh dapat ni, aku rasa.
Lepas tu lah kisah aku bermula dengan bermain drone ni. Aku pergi ke taman, aku try main. Okey lah untuk buat main-main kan. Untuk nak rekod video ataupun nak ambil kamera memang tak cun lah. Jadi untuk beginner yang untuk training bagaimana nak bergerak drone ni, aku rasa yang ni sesuai lah. Macam tu. Bateri pula dia bagi satu, jadi sekejap je. Okey, satu lagi dia punya bateri nak charge ni ambil masa 5 ke 6 jam untuk dia penuh. Memang agak lama lah bagi aku kan. Fly hanya 12 minit je, 13 minit je macam tu. Jadi macam tak berbaloi lah. Charge lama tapi main sekejap je kan. Okey, lepas beberapa kali aku main benda ni, okey lah, aku rasa okey lah. Review jujur aku okey lah. Nak pergi jauh-jauh pun tak boleh juga. Mana main dekat-dekat je lah sebab dia pakai wifi kan. Bila dah terputus wifi memang tak boleh buat apa lah. Aku nak tunjuk skrin pun aku dah delete dia punya apps dia. Tapi setakat ni so far okey lah. Okey lah untuk beginner beginner untuk training. Untuk nak ambil rekod video memang tak sesuai dengan. Aku rasa itu sajalah. Sebab ada satu cerita ni aku pernah main dalam rumah. Dia boleh main dalam rumahnya, dia macam biasa je, bukan GPS punya. Terkena kipas. Jadi ini dia punya kesan dia, aku dah gam. Okey lah, boleh main lagi lah, still boleh main lagi. Cuma ada satu propeller ni, dia punya apa tu, gigi dia sprocket pula, macam motor lah, lebih kurang macam tu lah. Dia punya gigi dia kat dalam tu dah tercabut. Aku pun cari-cari tak jumpa, jadi tak boleh, tak berfungsi satu ni. Jadi ini first drone kamera untuk dalam hidup aku lah. Lepas tu barulah aku bertukar arah untuk pakai DJI Mini 2. Okey, yang tu setakat ni paling terbaik lah bagi aku. Yang ni besar, tapi DJI kecil je. Tapi boleh lah, dia punya apa tu, performance memang terbaik lah. Kalau korang beli pun memang tak rugi lah. Okay, ni DJI punya. Mula-mula sekali lepas aku beli DJI ni, aku agak terkejut lah. Kenapa kecil juga kecil je. Yalah, kita beli pun agak mahal juga kan. Tapi kena buat macam ni, kena kepak macam ni, rupa-rupa bawah macam ni. Nasib baik aku tak buat kuat sangat. Kalau kuat mungkin dah patah. Okay, dia punya perbezaan dia. Dia punya propeller pun dah berbeza. Walaupun yang biasa agak besar, DJI agak kecil, tapi dia punya performance DJI memang tip top lah. Sesuai dengan harga dia, dalam 2000 lebih, 2500. Ini dia punya kamera dia, 4K kamera. Kita tengok DJI pun memang kemas lah. Jadi korang yang nak betul-betul nak buat video atau kamera, bolehlah angkat DJI 1 Mini 2 Yang Mini 1 ni okey juga, tapi better untuk tahun yang baru ni, better ambil DJI Mini 2. Aku rasa dah sangat-sangat puas hati sangat lah. Kalau korang check video-video aku yang aku pakai DJI ni, korang boleh tengok dia punya kualiti macam mana. Ini dia punya perbezaan dia, perbezaan dari segi saiz dia. Ini dia punya bawah dia. Nampak tak dia punya body dia tu kemas kan. Dia ada sensor yang mana ada halangan dekat bawah, dia akan auto naik lah. Macam tu. Beza remote pula, memang beza jauh lah. Dia sama juga, dia memerlukan handphone untuk nak kendalikan drone ni. Nampak tak dia punya kekemasan remote DJI tu. Yang ni belum pasang dia punya ni lagi. Apa benda dia panggil, aku pun
tak tahu pula. Okey, dia ada stick dia stick lebih kurang stick lah. Okey, kalau tak nak pakai ni pun boleh juga, aku dah try pun okey je. Okey, macam ni, nampak tak kemas dia kan. Yang ni sebab aku pakai silikon. Okey, ini dia punya area dia, antena dia dengan tempat letak phone. Yang ni aku dah pakai, dah tercabut. Ni pakai bateri biasa. Yang ni dia boleh charge, ada dekat USB type C. Okey, nampak tak perbezaan dia perbezaan dia. Jadi memang kita tak boleh bandingkan dengan yang mahal dengan yang biasa, tapi kita boleh tengoklah dia punya premiumnya DJI kan, sesuai dengan harga dia. Jadi kalau korang nak beli tu, aku suggest korang ambil DJI Mini 2. Setakat ni bagi aku lah, dalam hidup aku inilah yang pernah aku pakai, yang aku rasa agak mahal juga untuk dibeli. Jadi kini benda tu tak mustahil bagi kita bila kita target betul-betul, nak capai betul-betul apa item yang kita nak beli. Okey, itu saja kan. Jangan lupa subscribe dan like video aku, Nazira Nasir. Aku akan buat lagi beberapa video lah. Okey, terima kasih kerana support. Assalamualaikum.